Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan topik 3 iaitu 3.3 iaitu berkenaan dengan darah manusia. Jadi hari ini kita belajar berkenaan dengan darah manusia. Kalau ikut sebenarnya darah manusia ini dia tidak sama, lain manusia dia lain bentuk darah dia. Ada jenis-jenis darah manusia. Dia tidak semua darah manusia mempunyai darah yang sama. Darah setiap manusia dia memang tidak samalah. Okey, hari ini kita belajar apakah komponen-komponen bagi kandungan bagi darah manusia. Okey. Komponen darah manusia, darah ini dia mengangkut oksigen dengan nutrien ke seluruh badan. Dan darah ini juga mengangkut bahan kumuh dari sel badan. Ini adalah fungsi, apakah komponen bagi sel darah kita. Ini dia. Darah mempunyai jenis campuran kerana darah dapat diasingkan daripada dua komponen iaitu cecair kuning yang tak apung dan cecair merah seperti yang ditunjukkan dalam gambar foto 3.7. Ini dia. Apabila kita melalui keadaan emparan, darah kamu bila dikeluarkan, emparan ni dia macam proses perenapan. Secara paksaan lah dia berpusing, yang mana sel darah merah dia akan pergi ke arah bawah. Cecair merah tu kebanyakan dia terdiri daripada sel darah merah lah. Dan di atasnya adalah cecair kuning. Cecair kuning inilah yang sebenarnya yang bercampur di dalam sel darah merah sekali. Jadi persoalannya sekarang, apakah dia cecair kuning tu? Kalau cecair merah, sudah pastinya kamu tahu itu adalah sel darah merah. Sekarang kita akan belajar apakah dia cecair kuning. Okey. Ini secara emparan kamu akan nampak sel darah kamu akan dia akan jadi macam tu. Okey. Apakah dia komponen darah? Komponen darah dia terdiri daripada 4. Iaitu yang pertama kita ada sel darah merah, kita ada sel darah putih, kita ada platelet dan kita ada plasma darah. Saya ulang yang mana darah ini terdiri pada sel darah merah, sel darah putih, platelet dan plasma darah. Ada 1, 2, 3, 4. Dan plasma darah ini terdiri daripada 90% air. Yang kamu nampak tadi yang warna kuning itu sebenarnya adalah plasma darah. Yang ini dia. Tengok ini dia. Cecair kuning yang kita nampak tadi itu adalah plasma darah yang meliputi 55%. Barulah kita ada sel darah putih dekat di tengah dia, tak banyak, tak sampai 1%. Lepas tu kita ada sel darah merah mewakili 45%. Apakah dia plasma darah ini? Plasma darah dia terdiri daripada 90% yang ada kandungan dia adalah sebenarnya adalah air. Manakala 10% saja bahan terlarut. Apakah ada bahan terlarut yang ada di dalam plasma darah? Bahan terlarut dia ada nutrien, dia ada gas karbon dioksida, dia ada enzim, dia ada hormon dan dia ada bahan kumuh. Itu yang diangkut oleh plasma darah. Kalau sel darah merah, sel darah merah dia berfungsi mengangkut oksigen dan dia mengangkut karbon dioksida. Tetapi plasma darah pula, apa fungsi plasma darah tadi? Dia kata membawa nutrien. Nutrien ini adalah hasil daripada pencernaan kamu lah. Dan dia membawa gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Dia bawa nutrien. Dia bawa gas nitrogen. Dia bawa gas nitrogen ni sebenarnya. Tapi dia kata ada juga. Dia ada kandungan juga gas karbon dioksida. Dan dia juga membawa enzim. Ini pada plasma darah, dia bawa enzim. Ada macam-macam enzim dalam badan kita. Dan dia juga membawa hormon dan bawa bahan kumuh. Yang inilah aktiviti yang kamu kena buat nanti. Aktiviti 3.5. Saya minta lah pelajar semua mesti mencari maklumat berkenaan dengan aktiviti 3.5, iaitu apakah bahan yang diangkut oleh darah. Contoh di sini nutrien, apakah jenis nutrien yang diangkut? Gas, apakah jenis gas yang diangkut? Enzim, apakah jenis enzim ada dalam badan? Lepas tu apakah jenis hormon yang ada di dalam badan dan apakah bahan kumuh yang dibawanya? Okey, saya minta pelajar tolong cari maklumat berkenaan dengan ini. Kita akan bincang di dalam kelas nanti. Baik, kumpulan darah. Kumpulan darah manusia ada 4, iaitu kumpulan darah A, AB, AB dan O. Dan jenis dan juga wujud di antara darah ini kita juga ada antigen. Contohnya sel darah merah, kamu tengok di sini. Sel darah merah ada antigen A dengan antigen B.
Dan pengelasan kumpulan darah A, AB dan AB dan O seperti yang ditunjukkan pada rajah 3.1.3 yang ini. Individu daripada kumpulan A mempunyai hanya antigen A. Dia ada, kalau kumpulan darah A, dia ada antigen A. Kalau B, dia mempunyai antigen B. Kalau kumpulan darah AB, dia mempunyai antigen AB dan mempunyai antigen A, antigen B. Manakala kumpulan darah O, ini adalah individu daripada golongan O tidak mempunyai antigen. Dia tak ada antigen A, tak ada antigen B. Okey, dan apakah dia sebenarnya ni antigen ni? Kita tengok di sini. Plasma darah mempunyai antibodi dan jenis antibodi yang wujud dalam plasma darah ialah antibodi adalah anti-A dan anti-B. Ini adalah jenis darah, antigen dan antibodi ditunjukkan dalam jadual 3.3. Ini dia. Contoh kita ambil. Kalau orang itu berdarah A, dia mempunyai jenis antigen A. Dia ada antigen A dan dia ada anti-B. Apa maksud anti-B ni? Maksudnya siapa yang ada darah A, dia hanya menerima darah daripada kumpulan A. Dia boleh menerima kumpulan darah A, dia tidak boleh menerima daripada kumpulan B. Manakala untuk darah B pula, dia mempunyai antigen bagi B. Dia adalah anti-A. Anti-A maksudnya orang yang berdarah A tak boleh dibagi pada B. Manakala untuk jenis darah AB pula, dia ada antigen A dengan B. Dia ada A dengan B. Jadi dia ada antigen apa? Dia langsung tak anti apa? Dia ada antigen A dengan B. Maksudnya dia tak ada anti mana-mana pun. Sebab A dengan B dua-dua ada. Tetapi dia berlainan dengan O. Kalau O ni antigen dia tak ada. Dia tak ada antigen, tetapi untuk jenis antibody dia ada anti-A dengan anti-B. Jadi apa sebenarnya yang berlaku di sini? Ini adalah disebabkan oleh kalau berlaku anti-B, seorang yang berdarah A, dibagi orang yang diberi darah, dia menerima darah daripada orang yang ada daripada kumpulan B. Dan apa yang berlaku, ini akan menyebabkan pengumpulan darah berlaku. Kenapa pengumpulan darah ini berlaku? Ini adalah kerana antibody itu yang menyerang. Dia menyerang antigen tu. Kumpulan darah itu dia tidak sepadan. Bila tidak sepadan, ada berlaku dia macam ada berlaku sedikit pertempuran di dalam darah, dan ini menyebabkan penggumpalan. Dan penggumpalan darah dia tidak boleh berlaku dalam darah. Kalau ada, dia boleh menyebabkan kepada kematian. Kita tengok di sini. Kalau rumusan ni awak boleh baca. Cuma saya nak cerita di sini, ini dia berkenaan dengan kumpulan darah. Contohnya ini yang saya cerita tadi. Orang yang berdarah kumpulan A, dia hanya menerima darah daripada kumpulan A dengan AB. Kenapa AB dia juga boleh terima? Sebab dia ada juga kumpulan A. Sebab itulah penerima. A ni dia boleh memberi derma orang yang ada kumpulan A. Dia boleh memberi derma kepada orang yang ada kumpulan AB. B dia tak boleh derma, O dia tidak boleh derma. Tidak boleh menerima darah orang yang berdarah A. Manakala orang yang berdarah B, dia boleh menderma orang yang ada kumpulan darah B, orang yang ada kumpulan AB. Yang lain dia tak boleh derma. Dia tidak boleh derma kepada orang A dengan O. Manakala kumpulan AB pula, dia hanya boleh menderma orang yang ada kumpulan AB saja. AB boleh menderma orang ada kumpulan AB saja. Dia berlainan dengan O. O ini kalau lihat di sini, dia boleh menderma semua jenis penerima darah. Dia boleh derma orang yang darah A boleh, B boleh, AB boleh dengan O. Maksudnya O ni dia boleh memberi derma kepada semua. Tetapi masalah O hanya kalau dia berdarah O, dia hanya boleh menerima darah yang jenis O saja. Dia boleh menerima darah O. Kamu tengok di sini. Tengok O. Dia hanya menerima orang yang berdarah O saja. Kalau di bawah ni kan, dia boleh menerima orang yang berdarah O saja. Tapi orang yang berdarah AB dia boleh terima semua. Siapa yang derma darah kepada dia, A ke, B ke, O ke, dia boleh terima semua. Dia tak sama macam orang yang berdarah B, dia boleh terima darah orang yang berdarah B dengan O saja, dua tu saja.
Manakala daripada kumpulan A, dia hanya boleh terima orang yang berdarah A dengan orang yang berdarah O. Okey. Dan apakah kepentingan kita menerima darah? Kita juga belajar berkenaan dengan kepentingan menerima darah. Dia kata, perhatikan fakta ditunjukkan dalam Rajah 1314, adakah anda setuju dengan usaha mewajarkan kepentingan menerima darah dalam konteks kehidupan harian? Jalankan pembelajaran bahasa projek melalui pendekatan STEM dan kepentingan menerima darah melalui aktiviti 396. Iya. Siapa? Tertolak. Sekejap. Minta maaf, tertolak. Okey, kita sambung balik. Jadi apakah kepentingan dia menerima darah? Kita nak belajar berkenaan kepentingan menerima darah. Semua orang tahu dia penting kita menerima darah. Ini adalah untuk supaya bekalan darah di bank darah bagi hisap negeri itu mencukupi untuk keperluan bagi mangsa-mangsa yang terlibat lah. Kita contoh mangsa apa? Siapa yang perlukan darah ni? Contohnya orang yang perlukan darah. Darah ini adalah contohnya orang yang bersalin. Macam orang bersalin ni dia perlukan darah. Dia perlukan darah. Sebab bila dia bersalin dia banyak darah dia keluar. Kan? Jadi untuk menampung balik darah yang hilang itu, dia perlu menerima dermah darah daripada orang, tapi melihat kepada jenis darah. Okay. Sama juga dengan orang yang kemalangan, kan? Bila kemalangan banyak darah hilang, kan? Sama juga orang yang melalui pembedahan pun sama, dia akan banyak mengalami kehilangan darah. Tengok ni, setiap hari darah diperlukan untuk menyelamatkan nyawa, dan darah mungkin diperlukan untuk pembedahan mangsa kemalangan atau untuk merawat pesakit leukemia, hemofilia dan lain-lain. Ada penyakit pesakit leukemia, hemofilia. Ini saya nak kamu cari apakah dia penyakit leukemia dan penyakit hemofilia. Saya nak kamu cari, nanti kita bincang. Baik, yang ini juga saya akan minta kamu berbincang juga. Sila mencari kepentingan menerima darah ni. Sila cari kepentingan. Ini pun kita akan buat nanti. Okey, selesai kita membuat aktiviti 3.5 yang sebelum ni berkenaan dengan apakah jenis-jenis darah, kan, apakah fungsi-fungsi plasma, apakah diangkut dia, kita akan menjalankan aktiviti 3.6. Sila cari maklumat yang berkenaan dengan kepentingan menerima darah. Okey. Seorang individu yang sihat, GC melebihi 45 kg dan berumur antara 18 tahun hingga 60 tahun boleh menerima darah. Seorang penerima boleh menerima hingga 0.5 liter darah pada satu masa seperti yang ditunjukkan dalam gambar foto 3.9. Apabila seorang individu menerima darah, jumlah sel darah merah di dalam badannya berkurang. Hal ini memaksa sumsum tulang untuk menghasilkan sel yang baru. Badan individu tersebut akan menjadi lebih bertenaga dan dapat berfungsi dengan lebih baik. Inilah kepentingan kita menerima darah. Bila kita demam darah, sebenarnya memang darah kita akan berkurang. Bila darah berkurang, dia akan dikesan oleh otak dan dia dikesan oleh bahagian sumsum tulang. Yang mana bila dikesan ada berlaku kekurangan darah. Jadi sumsum tulang ini dia akan membina, dia akan menghasilkan jenis darah kita yang baru. Bila sel darah kita yang baru dibuat, dan ini menyebabkan kita menjadi lebih bertenaga lah. Dia beritahu di sini lebih bertenaga. Sebab apa? Sel darah merah ini dia bertahan selama 4 bulan dalam badan. Lepas 4 bulan baru dia dimusnahkan dan dibuat semula lah. Tetapi bila awak menerima darah, dia tak perlu menunggu 4 bulan lagi. Bila kurang, dia akan terus membuat sel, dia terus menghasilkan sel darah merah yang baru. Dia berlainan dengan sel darah putih. Sel darah putih dia hanya bertahan selama 3 hari saja berbanding dengan sel darah merah. Itulah kepentingannya kita menerima darah. Banyak kelebihan kalau kita sentiasa menerima darah. Okey, saya rasa setakat ini saja pengajaran saya. Jangan lupa aktiviti 3.6 ini kita akan buat, kita akan bincang. Tolong cari maklumat 3.6 ini dengan 3.5 yang ini.
395. Aktiviti ini ya, bahan-bahan yang diangkut oleh darah. Okey, setakat itu saja. Saya harap semua pelajar faham. Kalau tidak faham, boleh private message saya. Okey, terima kasih.